Keduanya, kita pun tahu juga Khairi Jamaluddin dulu memang membenci Tun Dr. Mahathir kerana sebab-sebab peribadilah, cerita panjang. Tetapi, saudara, apa berlaku bila mana Datuk Seri Ahmad Zahid nak bertanding jawatan Presiden UMNO? Saya masih ingat bila saya suruh KJ bertanding timbalan setidak-tidaknya, dia kata no, Tok Mat akan bertanding timbalan pada ketika itu, tahun 2018. Dia kata, saya akan pergi VP saja. So, kita ingat dia betul-betul nak tanding VP. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ada usaha di pihak Mahathir, kerana ketika itu pertandingan akan berlaku dua penjuru. Di antara Tengku Razali Hamzah dan juga siapa nama? Tengku Razali Hamzah dan siapa nama ni? Datuk Zahid. Dua-dua ni orang yang dibenci oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi apa yang Mahathir buat, dia takut Tengku Razali pada ketika itu nampak macam mood Tengku Razali itu kuat, nak pastikan undi berpecah, maka dia telah berjumpa dengan Pak Lah. Dan Pak Lah telah, ni Tun Mahathir jumpa dengan Pak Lah, dan Pak Lah telah memujuk KJ untuk bertanding Presiden UMNO. Saya masih ingat lagi masa jamuan Hari Raya Aidilfitri. Amat mengejutkan bila mana Pak Lah yang membenci Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan, tiba-tiba Pak Lah pergi ke jamuan Hari Raya Tun Mahathir di Putrajaya, dan menyampaikan berita bahawa Khairi Jamaluddin bersetuju untuk bertanding jawatan Presiden UMNO. Ini menunjukkan bahawa kita lihat salah satu sebab kenapa orang hari ini menolak KJ pun sedikit sebanyak disumbangkan oleh Mahathir juga. Begitu juga dengan Jogani. Siapa tak kenal Jogani ni, tuan-tuan? Dia juga mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan orang yang dekat dengan Tun Dr. Mahathir, iaitu Syed Mokhtar Al-Bukhari. Ada yang kata dia menjadi proksi, ada yang kata dia ni rakan niaga. Namun, kita lihat dia bertanding jawatan naib presiden pun dia ditolak. Dia ditolak. Dan hari ini, dia bercita-cita nak lawan jawatan Presiden UMNO. Kalau orang boleh terima dia, dia adalah ahli parlimen, dan kalau nak kata dia ni bersih lah contohnya, sudah pastilah orang akan membantah, orang akan membantah. Kalau dia diterima, dia tak ada hubungan dengan Syed Mokhtar, tak ada hubungan dengan Mahathir, kalau dia diterima oleh perwakilan tidak akan bersetuju, lebih daripada 90% perwakilan bersetuju supaya Datuk Zahid dikekalkan sebagai presiden dan Tok Mat dikekalkan sebagai timbalan presiden. Maknanya di hati perwakilan-perwakilan ni, tuan-tuan, baik tiga-tiga orang ni, seorang pun tidak diyakini oleh perwakilan untuk mengambil alih pucuk pimpinan parti sebagai timbalan ataupun sebagai presiden UMNO. Ini jelas, ini jelas, tuan-tuan. Okey? Okey. Soalan lain, saudara. Assalamualaikum. Sepintas lalu penerangan semakan kehakiman DSN berkenaan hukuman dikenakan terhadap Datuk Seri Najib. Jika boleh terangkan, adakah hukuman itu tidak sah atau tuduhan itu tidak sah, atau kerana tuduhan itu tidak benar dan lain-lain. Adakah benar tuduhan ke atas Datuk Seri Najib skandal 1MDB atau SRC International itu dilakukan oleh DSN? Atau itu perbuatan individu lain tetapi dikenakan DSN? Oh, maksudnya adakah Datuk Seri Najib terlibat? Atau jika itu adalah komplot internasional dirancang, didedah oleh Amerika Syarikat dan lain-lain, harap DLA beri pandangan dan ulasan
Semoga maju jaya. Saya rasa saya dah ulas banyak kali benda ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, semakan kehakiman yang dibuat oleh Datuk Seri Najib ialah kerana beliau percaya bahawa beliau tidak mendapat keadilan ketika kes ini dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Kenapa saya kata tidak dapat keadilan? Kerana ianya dilakukan secara tergesa-gesa, tuan-tuan. Ianya dilakukan secara tergesa-gesa. Apa yang menyebabkan kita kata ianya dilakukan secara tergesa-gesa? Pertamanya, tuan-tuan, kita lihat dari segi jatuh hukum. Pertama, dia nak mengambil Queen Counsel. Alasan yang diberikan ialah Datuk Seri Najib sewajarnya menggunakan peguam tempatan. Tak perlu nak mengambil Queen Counsel. Dia kata Queen Counsel ni tak pandai cakap Melayu. Sepatutnya kalau dia orang ni tak pandai cakap Melayu, baguslah untuk korang. Lagi mudah untuk penjarakan Datuk Najib. Sebab peguam dia tak pandai cakap bahasa Melayu. Tetapi hak dia nak ambil Queen Counsel, tak sepatutnya ditidakkan. Kita lihat Datuk Haris Saleh, bila dia pernah ketika dia menyaman atau disaman, dia mengambil Queen Counsel pada ketika itu. Dan kita lihat Tommy Thomas pun pernah menggunakan khidmat King Counsel. Dia pernah menggunakan khidmat peguam daripada luar. Jadi tak salah, tuan-tuan. Dalam undang-undang boleh untuk menggunakan peguam daripada luar. Tak ada orang boleh halang benda ni. Itu pertama. Keduanya, dari segi kes Datuk Seri Najib, bila dia tak dapat nak ambil Queen Counsel, dia telah memohon supaya Zahid Ibrahim and Co. Dan rakan-rakan menggantikan Tan Sri Syafiee. Sebab Tan Sri Syafiee dah mewakili beliau di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kita tak menang kes tu. Jadi dia nak cuba supaya ianya ada pendekatan yang berbeza di peringkat Mahkamah Persekutuan. Tapi, tuan-tuan, Hakim Datuk Haji Hisham Pokteh, dia minta supaya diberikan 3 bulan untuk beliau study kes ni. Dalam buku Tommy Thomas, dia memberi alasan kenapa dia mengambil ataupun engage peguam luar, swasta, untuk menjadi DPP dalam kes ini, ataupun peguam kanan dalam kes ini, pendakwa raya kanan, adalah kerana kes ini sangat sulit, mempunyai dokumen-dokumen yang bertroli. Maknanya dia tahu bahawa dokumen tu bertroli, sudah pastilah peguam Datuk Seri Najib yang baru, iaitu Datuk Hisham, perlu diberikan peluang untuk membaca dokumen-dokumen tersebut. Kalau tak boleh dapat 3 bulan, bagi sebulan pun kira boleh maaf lagi lah. Mungkin Datuk Hisham boleh buat satu perkara luar biasa, membaca puluhan ribu muka surat dalam tempoh 1 bulan. Setidak-tidaknya ada. Tetapi nampaknya, tuan-tuan, terlalu tergesa-gesa. Ketiga, semua bukti-bukti terbaru yang dikemukakan oleh peguam Datuk Seri Najib ditolak, tuan-tuan. Ditolak. Datuk Hisham bila minta supaya diberikan masa untuk buat persiapan, tak dibenarkan. Maka dia tarik diri. Zahid Ibrahim tarik diri sebagai peguam Datuk Seri Najib. Tetapi yang peliknya, tuan-tuan, bila Datuk Hisham nak tarik diri, dia dihalang oleh mahkamah. Ini first time, tuan-tuan, hak seorang peguam untuk mewakili Datuk Seri Najib ataupun mewakili seorang anak guam, dia nak tarik diri, tidak dibenarkan oleh pihak mahkamah. Tidak dibenarkan.